syadidul iqab. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila keduanya menyerumu kepada perkara yang tidak, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sangat keras hukumannya. Yang dihormati Al-Fadhil Ketua Pemuda PAS kawasan Kuala Terengganu dengan seluruh jawatankuasanya, seluruh panitia yang menjayakan program ini, para hadirin muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan ini merupakan kuliah maghrib selepas daripada pembubaran Parlimen yang ke-13 yang membawa kepada pilihan raya yang ke-14. Satu saat yang boleh jadi lama dah ditunggu. Sebab beloklah muka-muka tunggu. Namun begitulah kaedahnya, wa kullu atin qarib. Setiap yang mari dia bertambah dekat, akhir sekali dia sampai. Marilah kita memahami betapa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam ayat yang saya baca sini, mestilah menyahut apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedaya upaya kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah dengan habis ring kamu. Dan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul itu akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini bukan mengaji pekoh. Ini akidah. Apa saja yang mari daripada Allah, apa saja yang mari daripada Rasulullah SAW, perkara itu akan mengelokkan dunia dan mengelokkan akhirat. Serentak dengan itu, apa yang bercanggah dengan keduanya akan merosakkan dunia dan akhirat. Hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri kerosakan yang berlaku, sehingga kadang-kadang kerosakan itu melibatkan kita. Kita yang tak nak terlibat pun terlibat. Kita yang nak jadi orang baik, orang berjuruh pun akhir sekali jangan jarang sekali terjerumus, terjatuh di lembah dosa. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala menyeru, bila Allah suruh buat sesuatu, Rasul suruh buat sesuatu, istajibu. Kamu kena sahut. Labbaik, labbaik, ya Allah, ya kami datang, ya Allah, ya Rasulullah, kami buat apa yang Rasulullah suruh. Allah tidak dapat apa-apa faedah kalau sekiranya kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang dapat faedah ni lah kita. Baki lagi, mungkin akan ada orang tanya, apakah yang Allah Ta'ala dan Rasulullah suruh? Yang khasiatnya dirayak kalau kita ikut akan menjadikan hidup kita di dunia comel, akhirat comel. Ini boleh dipahami daripada dengan membaca ayat Quran yang lain. Firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa di kalangan kamu yang mengerjakan amal yang soleh, sama ada lelaki dan perempuan, padahal dia seorang mukmin, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik di atas dunia. Dan akan kami balas surga di akhirat nanti
sebagai balasan terhadap sebaik-baik amalan yang pernah mereka buat. Dalam ayat ini dinyatakan 3 perkara yang disuruh oleh Allah dan Rasul, yang kalau kita buat, kita akan dapat bahagia dunia, bahagia akhirat. Ramai orang cari bahagia tapi tak berjumpa bahagia. Salah. Macam mana cerita yang biasa saya cerita, ada orang Ulu berkahwin dengan orang Pantai. Orang Kuala Berang kahwin dengan orang Rusila. Kemudian bila sudah habis akad nikah di Kuala Berang, cerita zaman dulu, kata ayah Kuala Berang ni, kata awang air bila menyambut natu kat gi ayah gi buat laut tegiri lah, dia kata kerana ayah tak ada makan ikan tegiri. Orang darat tak ada jumpa tegiri. Buat tegiri lah kalau boleh. Buat masuk singgang pedah tegiri. Omor-omor tak ada makan lagi tegiri, ayah dia kata. Tengok budak aja yang tegiri. Cuma dengar cerita je. Kata tak apa ayah. Ayah mari saya buat. Tak siapa hari menyambut menatu, anak dia pun buat singgang pedah tegiri. Awak pergi yang pada tegiri ni wih ayah dia. Tok tua dia. Dan menatang tegiri ni, bila jadi singgang, bila kena asam gelogur, mata dia merah mata. Gigi dia tubik gigi pada dia. Ayah dia siapa, dia kata ayah siap dah tegiri tu ayah. Tak ada ayah dia naik tangga tunjuk ni, ayah ni tegiri ni wih ayah. Dalam makuk wih. Ayah dia pun tengok tegiri, boya! Lepok kau tikak. Ramai kita bila sebut amal soleh ni, kita ingat sembahyang, puasa, naik haji dan seumpamanya. Sebenarnya Quran ini yang diungkapkan dengan bahasa Arab ini, kalam Allah ini, bahasa Arab ni bahasa yang sempurna. Bahasa orang kaya. Amal yang soleh, perkataan soleh ini, salaha yaslahu atau salaha yaslahu, salhan fahuwa salih. Makna salahan ialah zala anhu al-fasad. Satu benda yang punah kemudian hilang daripadanya punah, jadi molek semula. Ini makna salih. Seolah-olahnya Allah Ta'ala menyebut Islam ni mari, sebanyak mana yang ada di dirimu hak comel dah, ceru. Hak mana yang tidak comel, salaha, beki, jadi comel. Tidak ada manusia boleh menjadi sempurna. Walaupun mengakui sempurna itu satu sifat yang terbaik, tapi tak akan ada orang boleh mencapai sempurna. Namun sesiapa yang sentiasa mengubah diri dia, membeki diri dia untuk menjadi yang terbaik, inilah orang yang menuju pada kesempurnaan, sekalipun kesempurnaan itu mustahil untuknya. Kerja pertama kamu kena buat, kalau kamu nak jadi comel dunia akhirat, kamu kena sentiasa beki diri kamu. Beki orang lain, beki anak bini kamu, mesti beki. Bila punah, tidak boleh elak saja. Kalau kereta punah, bagi kat pomet. Kalau peti sejuk punah, ada tukang beki, mekanik peti sejuk. Ekor ada mekanik dia. Manusia kalau punah, tak ada orang lebih layak untuk beki manusia lebih daripada Allah. Nabi Muhammad SAW, kita boleh panggil dia utusan Allah, kita boleh panggil juga dia pomet. Pomet mari nak beki manusia. Orang lain tak layak, tak reti beki manusia. Nabi Muhammad je reti beki manusia. Manusia punah dengan iblis dan syaitan. Punah dengan hawa nafsu. Sebab itu, kalau mu nak comel dunia, mu kena amal soleh dengan makna yang saya sebut ini. Mu kena beki dirimu. Dan beki dirimu seka, tak jadi kerja juga. Kerana kalau mu seorang baik, orang lain tak baik, mu pun payah nak jadi baik. Maka mu kena beki dirimu. Dan mu kena beki kawasan persekitaranmu. Al-insanu ibnu bi'ati. Manusia itu anak kepada kawasan sekeliling dia.
Kalau kawasan sekeliling dia huduh, walaupun dia cuba jadi comel, dia akan jadi huduh juga. Dan inilah yang orang panggil politik. Ini yang kita terlibat politik ni kerana ini. Kerana ini amal yang soleh. Untuk baki. Boleh jadi, tuan-tuan pernah dengar cerita satu orang yang bunuh 100 orang. Dalam hadis yang sahih. Kemudian dia nak bertaubat. Disebut di antara cara dia bertaubat, Tok Guru tu kata, mu tak boleh duduk kampung ni. Kampung ni kampung yang rosak untuk mu kena pindah duduk kampung lain. Maka sama ada kita mengubah, membaiki hak punuh pada diri kita, mengubah membaiki yang ada di keliling kelalang kita, ini kerja yang akan membawa kita comel dunia dan comel di akhirat. Yang keduanya, disebutlah ayat ni juga, untuk mendapat hidup dunia, berjaya dunia, berjaya akhirat, mu kena mukmin, mu kena beriman. Ramai orang atas dunia hari ni, dia sosokkan dalam otak dia dan hati dia melihat kemajuan, keamanan yang ada pada negara-negara barat, negara-negara kafir yang tidak beriman. Mereka kagum, hairan, dan nak jadi macam negara barat. Terpengaruh dengan apa yang dilihat dengan mata kasar yang ada pada mereka. Mereka inilah orang-orang yang menyempitkan apa yang luas. Kerana hidup ni sebenarnya bukan start di dunia, habis di dunia. Start di dunia, habis di akhirat. Ada hitungan pahala dosa, ada hitungan syurga neraka. Kita dimomokkan dengan negara-negara yang bukan Islam, yang kononnya aman, yang kononnya maju, tanpa melihat faktor-faktor yang lain, yang antaranya sebab permainan mereka sendiri, kuasa-kuasa besar ini, untuk melihatkan negara-negara umat Islam terus mundur. Rancangan-rancangan jahat mereka untuk menjadikan negara-negara umat Islam terus bergelojak, bergaduh sama sendiri. Rancangan-rancangan mereka memasukkan ke negara-negara umat Islam perkara-perkara yang meruntuhkan akhlak, meruntuhkan moral. Sebenarnya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah apa yang menjadikan hidup di atas dunia ini sebenar-benar bahagia. Kemudiannya sebenar-benar bahagia di akhirat pula sekali lagi. Adapun mereka yang tidak beriman, zahir sahaja nampaknya seperti mana negara mereka bahagia dan aman. Namun di hakikat yang lain, seolah-olah orang yang membina rumah di tepi jurang, bila-bila masa saja boleh runtuh, bila-bila masa saja boleh gelecok. Seolah-olah orang membina istana dengan kaca, ataupun istana pasir yang nampaknya hebat, namun tidak boleh mendatangkan apa-apa faedah dalam pembinaan manusia untuk membawa mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebab itu, yang kedua, mu nak jadi bahagia dunia akhirat, mu kena beriman. Mu kena beriman. Kerajaan mu kena beriman. Bila nak pilih, mari pilihan raya, bukan pertama yang menjadi timbangannya untuk memilih orang yang kita nak pilih jadi calon kita, bukan piti banyak dia, bukan subsidi dia. Pertama sekali, beriman pada Allah. Ini adalah pokok bagi segala-gala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Ra'sul amri islamu, kepala bagi segala urusan ialah Islam. Apa saja kamu nak buat, hatta nak mengundi, terutamanya seminggu dua lagi ini, ialah Islam nombor satu. Ini pada urusan. Kalau undi orang ini, pilih orang ini, apa nasib Islam? Jangan fikir nasibmu dulu, temalakmu dulu, perutmu dulu, apa nasib Islam? Ini beza kita dengan orang lain. Sebab itulah, bila beriman pada Allah Ta'ala ini, di antara rukun orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjadikan kuasa Allah dan kuasa Rasulullah SAW dalam Quran dan hadis adalah kuasa yang mutlak, yang tak boleh nak dibincang, diterima dengan taat dan patuh. Lain daripada Allah dan Rasul ini dibincang, ditengok bercanggah ataupun tidak dengan Quran dan Rasul. Kalau ini cara kita hidup, barulah kita jadi comel. Satu cerita yang saya sentiasa berkongsi dengan tuan-tuan. Satu hari, Sayyidina Abu Bakar kata ke Sayyidina Umar, lama dah kita tak pergi ziarah makcik Ummu Aiman. Ummu Aiman ni
ialah mak akak Nabi dah kita panggil. Bibi hak jaga Nabi. Dia tua pada Nabi lagi, tapi Rasulullah wafat dia dah anti lagi. Masa dia hidup, Rasulullah sama pergi ziarah dia. Mari hari ni kita pergi ziarah Makcik Ummu Aiman. Kita pergi ziarah siapa rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman pun menangis. Sayyidina Abu Bakar tengok Ummu Aiman menangis, dia pun menangis juga. Sayyidina Umar pun menangis juga. Lalu Sayyidina Umar kata, kita ni menangis 3 orang ni kih apa? Tak tahu kih, menangis saja. Kata Ummu Aiman, dulu mu mari rumah aku 3 orang. Rasulullah ada sekali. Sekarang tinggal 2 orang je. Sayyidina Umar kata, tak apalah Makcik Ummu Aiman, biar Rasulullah duduk dekat hadrat Allah. Rasulullah balik ke pangkuan Allah, bahagia. Kalau terbang duduk sini pun nyekacau dia orang, nyekhianat dia orang. Biarlah Rasulullah wafat, biar kita pula sanggung perjuangan ni. Ummu Aiman kata, radhiyallahu anha, bukan itu yang aku maksudkan. Bukan itu yang aku tangiskan. Yang aku tangiskan ialah apabila Rasulullah wafat, putus hubungan kita dengan langit. Putus hubungan kita dengan langit. Masa Rasulullah ada, sebanyak mana benda yang kita buat, kalau betul, langit akan turun ayat. Betul, setuju dengan yang kita buat. Bila kita buat tak betul, langit akan tegur. Tak betul, kita pun boleh baki. Sekarang ni kita hidup dengan apa yang sudah ada. Dengan apa Quran yang sudah ada dengan kita. Entahkan kita buat atau diradai oleh langit atau dimurkai oleh langit, kita pun tak tahu. Ini orang yang beriman. Dan ini yang menjadikan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah adalah ayat ini diberitahu untuk dapat bahagia dunia dan akhirat. Itulah orang yang buat kerja, apa saja dia buat dengan sifat ahsan. Ahsan maknanya terbaik. Apa saja yang dia buat yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup untuk kamu. Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu semasa kamu hidup. Man ahsana amala, siapa yang paling baik amalan dia, paling baik kerja buat dia. Allah Ta'ala kata, aku buat mu hidup. Lepas mu hidup, mu akan mampu. Mu akan mati. Mu setuju pun mu mati, mu tak setuju pun mu mati. Bila mu mati, tak sudah, mu akan dibicarakan di mahkamah. Mahkamah Allah. Mengujungnya kalau tak surga neraka. Kalau tak neraka surga. Kalau tak kena katak boleh nikmat. Ini mengujungnya. Semua orang tak sekolah siapa-siapa dia pun. Lagu mana nak ukur siapa dia yang layak diberi nikmat, siapa dia yang kena azab. Diukur dengan macam mana cara mu hidup atas dunia dulu. Dan bila mu hidup atas dunia hari tu, aku nak mu hidup bi ahsan, dengan cara hidup yang paling baik sekali. Cara hidup yang terbaik sekali. Lagu mana kita nak hidup dengan cara hidup yang terbaik. Seorang qali nak jadi qali yang terbaik. Seorang takai nak jadi takai yang terbaik. Seorang menteri, seorang rakyat, seorang raja nak jadi yang terbaik, sehingga dia layak diberi nikmat dan syurga Allah dan dijauhkan daripada neraka Allah. Macam mana cara dia? Cara dia disebut oleh Nabi SAW. Itulah hadis yang kita biasa dengar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu tentang malaikat Jibril alaihi. Kita biasa dengar hadis ni. Malaikat Jibril alaihi salam satu hari mari dekat majlis Nabi. Nabi dengan sahabat-sahabat dia, malaikat Jibril mari dalam majlis itu. Mari menyamar jadi orang, jadi manusia. Menyamar jadi manusia. Dan yang menariknya, tak ada seorang di kalangan sahabat Nabi kenal manusia ni. Tak tahu ni Jibril. Tak kenal. Bila tak kenal, maknanya dia ni bukan orang Madinah, orang jauh. Tapi yang peliknya, tidak ada pada dia tanda-tanda dia ni orang jauh. Nampak rambutnya terurus, bajunya comel. Tidak tanda dia ni orang luar. Macam orang dalam Madinah juga. Macam orang mari kat ni je. Tapi tak ada orang kenal dia. Sehingga dia menghadap dengan Nabi SAW, dia tanya Nabi beberapa soalan. Salah satunya dia tanya Nabi tentang Al-Ihsan.
Mal ihsan. Ihsan ialah yang tadi, seorang yang hidup atas dunia ini, apa yang dibuat ialah yang terbaik. Makannya makan yang terbaik, minumnya minum yang terbaik, berjalannya berjalan yang terbaik, tidur, bangun, berlari, bertetok, beli, jual, mengundi, berlokih, apa yang dibuat terbaik. Ini ihsan. Apa dia ihsan? Nabi kata apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan ini ialah mu jadi hamba Allah seperti mana mu nampak Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang menyuruh dan yang melarangmu, Allah yang ada pada dia neraka, Allah yang ada pada dia surga, hak akhirat esok-esok, Allah yang ada pada dia hak nama rugi, hak nama belanggar, hak nama sakit, hak nama jatuh, hak nama untung, hak nama kaya. Allah ini mu sembah dia, mu turut dia seperti mana mu nampak dia. Orang pada hadirin, kalau kita ambil contohlah manusia, bila kerja tanya tokai ada dengan tokai tak ada serupa. Bawa kereta serikat, tokai ada macam malaikat bawa. Tokai tak ada macam iblis bawa kereta. Langgar lubang lah, jumpa bongo ceng rias sekam minyak jumpa bongo. Tanya tokai ada, selipar tak langgar, slow je jaga. Tak serupa orang bila tokai ada dengan tokai tak ada. Ni orang reka CCTV. CCTV reka. CCTV pun walaupun tak nampak tokai, dia tahu tokai dia ada. Ni juga boleh tengok online CCTV. Berjuruh dia walaupun tak nampak atas hidung, CCTV je. Ada kawan saya seorang CCTV tipu. Tipu je, tak ada tengok pun. Replika je. Juruh orang kerja dia. Dia pecah lubang orang kerja dia tahu. Kemudian tu jatuh tak ada wayar, jatuh pada gitu je. Orang kerja dia tahu. Kawan tu berjuruh 3 bulan dah. Dengan cukup dengan sekadar dia nak nampak tokai dia, tapi dia rasa tokai dia nampak dia. Memerhati dia. Dia. Mentawa dia boleh jadi baik. Begitulah Allah Ta'ala nak kita berasa dengan dia. Mu sembah Allah, mu jadi hamba Allah. Bila sebut hamba Allah ni bukan semayang puasa je. Serba-serbi. Seperti mana Allah Ta'ala tengokmu. Fa illam takun tarah, kalau mu tak nampak Allah, dan memang mu tak akan nampak Allah, fa innahu yarak, mu kena yakin Allah Ta'ala tengokmu. Ini rahsia. Para hadirin, setengah-setengah kajian-kajian yang hebat-hebat atas dunia ini, yang tidak rasuah, yang orang panggil tak berani waknya ke rakyat dia, kajian ni, dia jadi begitu kerana apa? Kerana dia takut ke rakyat dia. Dia takut kalah pilihan raya. Dia ada rakyat yang berani. Dia ada rakyat yang cukup bermaklumat. Maka dia buat perangai berjuruh kalau takut ada pilihan raya. Sebab tu dia jadi kerajaan yang berjuruh. Ada selagi kerajaan. Kerajaan yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ditunjukkan oleh beberapa orang khalifah, Amirul Mukminin dan lain-lain. Mereka juga menjemput keadilan, membawa keamanan. Dan mereka ini tak takut kalah pilihan raya. Tak ada pilihan raya pun zaman tu. Mereka adil juga, berjuruh juga. Mereka ini ialah kerajaan yang takutkan Allah. Kita, kerajaan kita hari ini, tak ada ihsan, tak ada ahsanah, tak ada. Ke rakyat dia tidak takut. Kerana rakyat ni sebagian besarnya sanggup jadi ayam daging. Buat khianat apa sekalipun, buat cuka apa sekalipun, boleh bering, mampu, senyap. Ni nak mari pilihan raya ni. Ni naik rumah ke rumah, janji beri borang tu, beri borang ni, borang saja. Ni bodoh anak-anak pilihan raya. Ada orang percaya, ada orang lupa. Kerana apa? Dia tidak sanggup dan tidak berhenti nak jadi kerajaan yang korup. Kerana dia tak takut ke rakyat dia. Dia tak takut. Dia tahu dah. Apa namanya pitih ni boleh beli semua orang. Pitih ni boleh huguk semua orang. Projek boleh huguk semua orang. Walaupun dia jahat, dia tahu dia tetap akan disokong. Sebab tu dia tak berubah. Sebab itu, bila sebut ahsan, melahirkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Kalau kita nak kerajaan yang terbaik,
Raya ni kita kena jadi pengundi yang terbaik. Pengundi yang terbaik ialah pengundi yang berani. Berani buat perubahan. Pengundi yang tak boleh dirasuah. Pengundi yang sedar untung rugi apa yang dia pilih. Pengundi yang sedar dia akan bertanggungjawab dengan apa yang dipilih, bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat. Yang keduanya, pengundi yang memahami betapa dia tidak akan mendapat kerajaan yang baik, melainkan kerajaan yang benar-benar takut pada Allah. Bukan sekadar takut pada dia saja. Kadang-kadang takut ke dia saja, tak ada CCTV, tak ada SPRN, tak ada saksi, rasuah juga, under table juga. Kita nak yang bertakwa pada Allah, yang takut pada Allah. Dan inilah yang disebut oleh ayat tadi. Perkara yang kalau kita buat, kita akan dapat baik di dunia dan baik di akhirat. Marilah di hari yang berbahagia ini, pada malam berbahagia ini, kita menggerakkan diri kita, menggerakkan seluruh daya upaya yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk memperolehi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan buat 3 perkara tadi. Yang pertama, kita buat al-islah, kita baiki. Kita kena baiki. Kita jadi putus asa. Islam dakwi kita putus asa. Islam mengharamkan bunuh diri. Islam mengharamkan putus asa. Jangan putus asa, kita baiki. Walau parut macam mana pun, walau teruk macam mana pun, kita baiki. Dan kita mesti mengharapkan pembaikian kita itu dengan cara yang terbaik dan orang boleh terima. Jangan sekali-kali kita putus asa dengan rakyat kita. Jangan. Kita baiki dengan tujuan untuk mendapat benda. Yang kedua, kita jadikan pendorong kita untuk kita buat benda itu dah beriman pada Allah. Kerana yakin beriman pada Allah inilah pendorong yang sebaik-baiknya untuk kita membaiki diri dan orang lain. Yang ketiga, kita cuba menjadi yang terbaik dalam apa yang kita buat. Dan kita tak boleh jadi yang terbaik dalam apa yang kita buat, melainkan kita membuatnya dalam keadaan kita sedar Allah tengok. Allah akan menilainya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Buat kerja. Allah Ta'ala kata, Muhammad, rakyat korang buat kerja. Allah akan nilai apa yang kamu buat. Rasul akan tengok apa yang kamu buat. Orang yang beriman akan tengok apa yang kamu buat. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini benar-benar membuahkan hasil. Dan insya-Allah pilihan raya yang ke-14 ini anginnya lain macam. Angin ini lain macam. Cuma kita jangan oleh kerana angin lain macam sampai tidur sedap. Kena angin. Kita mesti kuat menguatkan gerak kerja kita. Kita mesti tak ada masa dah nak berjalan. Yang adanya berlari melompat aje. Yang ada ni bukan masa untuk slow. Bukan masa untuk kena. Jangan jadikan benda-benda yang remeh, temeh. Akhir sekali menyeksa kita 5 tahun lagi, bahkan mungkin membawa sampai ke akhirat kita susah. Saya menyeru diri saya sendiri dan menyuruh para hadirin belaka semua sekali untuk menyahut seruan pilihan raya nak mari ni. Dan kita menolong parti Islam se-Malaysia PAS untuk menang dalam pilihan raya ini, insya-Allah. Setidak-tidaknya secara lokal untuk mengetah negeri Terengganu. Dan saya boleh rayak pada malam ni, insya-Allah, dengan izin Allah, setakat hari ni kita akan mengetah negeri Terengganu, insya-Allah. Cumanya UMNO dah akan beri percuma. UMNO dah akan beri percuma. Dia akan membabi. Dia akan buat kerja. Dia akan waktu habis biti-biti bawah almari, bawah batas habis. Dia tak kira. Takut hilang. Hak ni. Dan kita kena istiqamah dan kena kerja kuat. Pemuda-pemuda kita, jangan ingat kerja pilihan raya ni pasal dera sekara je. Kadang-kadang dia pasal dera, dia rasa puas hati. Tak peduli dengan kawan-kawan keliling kelalang dia masih lagi tak tahu nak mengundi apa. Dia tak kempen. Dia tak bercakap. Jangan, bukan marah pasal dera ni. Jangan pasal dera saja. Kalau kita pasang dera ni sampai tutup negeri Terengganu ni, kalau ada aku kita tak jadi pakah juga. Pasang dera dengan kempen, menerang. Jangan balah, guna cara yang terbaik. Pemuda-pemuda kita hak UMNO pun kita bercakap juga. Sekali ni wi kepas sekali ni. Kita rajin wi dah tahun 19 itu, dak kiamat pun. Dak gapo bumi pun. Beri sekali lagi insya-Allah bagi kita berubah. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ni ada faedahnya untuk kita belaka, dan saya memang sengaja rekas saja malam ni insya-Allah supaya tuan-tuan boleh mengikuti program yang lain pula. Sekadar itu saja daripada saya.
Yang baik daripada Allah, pujilah Allah. Salah silap kasar bahasa kelemahan saya minta maaf banyak. Siru ala barakatillah, qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.